Jadi susah nak dapat pelanggan. Betul. Persaingan lah Tun. Ya. Persaingan. Maksudnya kita kena tengok data apa kehendak orang lah mungkin tu. Ya. Betul tak? Ya. Especially sekarang ni COVID-19 Ya. kan. Saya masa berlaku COVID-19 tu banyak usahawan tu yang sangat affected. In fact dekat Funivo Academy yang kita train usahawan, yang ada usahawan yang baru nak start mendaki, dia dah start buat daripada 1,000, 2,000 dah start buat 10,000, dah start buat beratus ribu, ada nak buat berjuta. Suddenly COVID datang kan. Bila COVID datang tu, dia macam effort yang dibina bertahun tu suddenly dalam masa 1 bulan tu dah habis. Tapi saya setuju dengan Tun cakap ni, dia orang yang different, apa saja berlaku, demand is still there, demand ada. Cumanya kita kena be kreatif lah Tun. Betul? Kalau Tun sendiri tengoklah dari sudut COVID-19, apa pandangan Tun untuk ekonomi kita nak naikkan kembali ekonomi kita? Apa yang Tun rasa, apa saranan Tun untuk usahawan? Ya, COVID-19 ini dia satu wabak yang mudah jangkit. Apabila dia menjadi satu penyakit yang mudah jangkit, untuk elak daripada jangkitan, kita jauhkan diri kita daripada pesakit ataupun orang yang sudah dapat penyakit itu. Jadi untuk ini kita tak dapat bebas bergerak seperti biasa. Sebab itu dikenakan lockdown. Kita tak boleh tinggal tak boleh keluar daripada rumah. Tak boleh keluar daripada rumah bermakna kita tak bolehlah buka gerai kita ataupun kedai kita ataupun pejabat kita. Jadi kita terpaksa tinggal di rumah. Tapi daripada rumah pun ada jenis-jenis perniagaan yang boleh dilakukan. Saya dapati ramai sekarang orang yang membuat makanan. Betul. Yang mereka sediakan fresh food dan juga makanan yang dimasuk dalam plastik, dalam tin. Ini jenis perniagaan yang baru. Tetapi mereka tidak dapat bawa itu keluar ke kedai untuk jual. Yep. Nasib baik kita sekarang ini ada online marketing. Jadi dia boleh contact orang yang tahu tentang marketing ini dan mereka yang akan jual barangan ini. Online marketing ini satu nikmat yang besar. Kerana kalau kita keluar barang dalam kampung dan pasaran itu terhad kepada kampung, pelanggan tak ramai. Tapi bila dah menjadi besar, kampung itu dihubungi dengan bandar, bandar juga jadi pasaran, pasaran itu jadi besar. Tetapi online, satu dunia ini jadi pasaran kita. Kita boleh jual seluruh dunia melalui online marketing. Dengan itu jumlah yang kita boleh jual meningkat dengan mendadak. Sehingga kita boleh jadi millionaire kalau kita jual turung pala pun ataupun kopo ataupun apa-apa juga yang kita keluar. Saya selalu dapat sambal udang, sambal bilik dalam botol plastik. Cukup laris, kita nak kita boleh order saja sampai. Betul. Yalah, saya setuju dengan Tuan kata market kita tu besar bila ada online. Saya daripada Kelantan Tuan. Saya ada kawan-kawan yang usia umur 23, 24 dah jadi millionaire. Dah jadi millionaire dan duduk dekat Kelantan. So dia punya efek dia bukan hanya dia jadi millionaire. Bila dia ada akses kepada market yang sangat besar, macam kita ada berapa juta rakyat Malaysia, lepas tu dia pergi international, dia akan terpaksa hire staff dekat Kelantan. Ni contoh saya, dia terpaksa hire sebab dia tak boleh nak seorang-seorang kan. So dekat situ orang akan start dapat pekerjaan. Orang kampung lah dapat pekerjaan yang nilai tinggi, gaji sama macam duduk kat KL. Tapi duduk kat Kelantan, dapat gaji 3,000 sebulan, 3,500, duduk Kelantan tu. Kat Kota Baru. Makan murah, semua everything kan. Jadi alhamdulillah daripada sudut market access tu. Okey Tun, kalau misalnya kita kata market access, kita nak orang Malaysia lah, especially usahawan kita, Bumi Putra, kita nak pergi ke sana tu, ke luar.
Sebab saya believe, saya percaya misi saya sendiri pun nak bawa entrepreneur kita, usahawan kita pergi ke international level. Cumanya mereka ada satu perasaan takut bila pergi luar. Contohnya language barrier. Macam kita tengok orang di China, dia tak pandai cakap English pun kadang-kadang, tapi dia datang. Macam mana tu kita nak pergi tu dalam keadaan kita takut untuk. Sekarang ada satu lagi perniagaan, iaitu untuk menyediakan makanan supaya dianya menarik kepada pelanggan. Umpamanya kalau kita pandai buat sambal sedap. Okay. Tapi kalau kita nak jual sambal sebegitu, tak mungkin kita jual banyak. Kita perlu ada masukkan dalam botol, ada label yang cantik. Sekarang ni ada syarikat yang specialize dalam bidang ini. Mereka akan design botol yang digunakan ataupun plastik bag ataupun apa-apa jenis barangan untuk kita masukkan dalamnya supaya dianya boleh tahan lama dan juga boleh dihantar ke mana-mana tanpa masalah. Sudah tentu kalau kita nak jual sambal begitu saja, sukar kita nak buat presentation. Tapi bila sudah masuk dalam botol dan kita dapat nasihat, bahkan kerjaan juga mempunyai kemudahan itu. Mereka boleh nasihat kita, ya barang ini patut disediakan macam ini dan dimasukkan dalam botol macam ini dengan label dia, dengan nama yang baik supaya dia lebih menarik. Dengan itu baru kita boleh kembangkan perniagaan kita. Kalau kita nak jual sambal begitu saja, mungkin dalam sebuah kedai habislah cakap itu saja. Tapi kalau kita pandai bungkus dan buat pameran yang elok, pasaran kita menjadi besar. Saya punyai satu experience, iaitu seorang wanita datang jumpa saya bawa satu lukisan orang naik kuda. Okay. Saya tanya apa dia kata itu kek. Dia buat kek bentuk orang naik kuda. Dia kata dulu dia buat kek, dia letak kek dia di kedai-kedai dan maju jugalah, tapi tak banyak. Okay. Lepas itu bila dia dah discover online marketing, sekarang dia punya pasaran berkembang dan pelanggannya sudah meningkat kepada 90,000 orang dari Malaysia sehingga ke Timur Tengah. Jadi dia kebolehan dia itu bertambah kerana dia demand melalui pasaran online ini lebih baik. Jadi dia boleh jadi kaya lah. Tapi kita bila orang Melayu kita ni, bila pasaran demand lebih, kita tak fikir macam mana nak meet the demand. Faham. Kalau kita lihat di barat, mereka bila ada demand, mereka fikir macam mana nak keluar lebih banyak. Umpamanya dulu kereta bermotor ini dulu dibuat dengan tangan satu-satu. Jadi sukar nak bekal kepada permintaan yang semakin besar. Datang Henry Ford, dia mencipta cara mass production to meet the demand. Okay. Jadi kita juga sekarang ini demand kepada produk kita meningkat. Okay. Tudung pun lani meningkat. Jadi kita terpaksa guna mungkin lebih ramai pekerja nak jahit, nak keluar barangan. Dan juga kita mungkin guna mesin untuk tolong kita keluar lebih banyak. Semua ini boleh dilakukan. Betul. Saya agree. Sebab bila demand terlalu tinggi, kadang-kadang kita cepat give up. Macam biarlah. Macam mana kita macam ni je lah. Masya Allah. Betul. Kalau kita tengok satu masa, saya ada impian lah untuk tengok Malaysia yang cukup besar. Sebab dulu pun saya, lepas saya belajar di UTP, saya kerja Proton. Saya kerja Proton, engineer Proton sekejap. Lepas tu saya buat bisnes lah. Bila saya duduk dekat situ, saya tengok Korea ni satu negara yang pada pandangan saya, bila saya baca sejarah, dia sama macam kita je. Starting point dia sama macam kita.
tapi dia mencipta satu suasana ekonomi yang cukup kondusif sampai dia punya speed berbanding kita jauh lah maksudnya kan. So saya, apa pandangan Tun? Kalau let's say sekarang ni kita need to do something now. What kind of apa benda yang kita kena buat? Apa benda yang kita perlu buat perubahan supaya kita boleh, bukanlah nak kejar, tapi at least bila dia pandang Malaysia, dia tak pandang Malaysia macam sekarang. Sebab saya tu daripada kecil, wawasan 2020, saya imagine kita akan jadi, tapi anyway, it's good. Kat sini kalau kita start pun tak apa, as long as kita start buat dengan cara yang betul. Pada pandangan Tun lah, untuk usahawan kita, untuk kita dengan Korea. Sama ada kita berjaya ataupun tidak bergantung kepada mindset kita, pemikiran kita, nilai hidup kita. Kalau kita adalah orang yang sanggup menghadapi cabaran. Cabaran kali ini ialah cabaran demand yang meningkat. Okay. Kalau orang yang mindsetnya tak sesuai, mereka tahu ini kami tak boleh buat, ini terlalu banyak, kami memadailah takat ini pun dah cukup dah. Kalau ada mindset macam itu, sudah tentu kita tak boleh jadi macam Korea. Tapi orang Korea ini, bila dia nampak sesuatu demand itu besar, dia melabur dan membesarkan keupayaan dia mengeluarkan barangan. Saya baca autobiografi Hyundai punya founder, Mr. Chung. Dia ni anak petani, tetapi dia begitu sekali berani untuk hadapi challenge. Challenge-nya ialah untuk mengeluarkan barang yang lebih baik dan lebih banyak. Jadi dia belajar macam mana nak tambah keupayaan pengeluaran dia. Itu mindset dia. Dia bila berhadapan dengan cabaran, dia cuba mengatasi cabaran. Tapi kalau kita mempunyai mindset yang mana, oh tak apalah, takat ini cukup lah, kita hidup cukup makan, tak payahlah. Saya ada satu kes di Kedah. Satu orang tu dia jual mi. Mi dia tu cukup sedap. Tapi dia jual dalam gerai. Jadi banyaklah pelanggan dia. Dan dia maju, cukuplah untuk sara hidup dia. Ada orang yang cadang kepada dia, ini laku banyak, kenapa tak masuk dalam kedai besar? Boleh lebih banyak. Jawabnya, cukuplah banyak ini, kita nak, bukan nak hidup lama pun. Jadi bila dia buat pegangan kepada nilai hidup yang semacam itu, tidak sanggup menghadapi challenge, tidak sanggup mengatasi challenge, maka kita tak boleh berkembang seperti di Korea. Di Korea, apabila datang challenge, dia cuba mengatasi. Ini cerita Chung ini, dia satu anak petani, tiba-tiba nak jadi producer of motorcars. Jauh daripada petani itu, tapi dia sanggup menghadapi cabaran. Banyak cabaran. Nak mengurus dengan kerajaan, nak tahu jenis bisnes, macam mana nak buat motorcar dan sebagainya. Jadi sebab itu kita lihat Korea yang dulu lebih miskin daripada kita, sekarang ini jauh ke hadapan. Dia sudah jadi developed country. Maksudnya dia change mindset lah. Ya, mindset dia macam itu, budaya dia macam itu. Kerana mereka hidup tak senang dulu. Kalau tak kerja, tak ada makan. Jadi petani pun kena kerja kuat. Jadi apa pun kena kerja kuat dan kena sanggup hadapi cabaran. Kalau Tun lah Tun. Ni pandangan, nak tanya Tun lah personally. Sebab saya pun ada atuk saya umur 100 tahun lebih. Dan dia pun kuat macam Tun. Tapi saya nak tanya Tun lah. Mindset ni, dia sangat berkait dengan diri kita lah. So mungkin Tun ada story ke yang, yelah mindset ni kadang-kadang dia ada ups and down, dia mood kan. Macam mana Tun sendiri fight that kind of, ada atau Tun tak ada mood turun naik? Tun sentiasa naik ke macam mana? Ya, saya baca buku banyak. Dan di zaman dulu buku yang ada itu buku datang daripada dalam bahasa Inggeris, daripada Eropah lah, daripada England.
Dan saya baca di situ berkenaan dengan kemajuan mereka. Okay. Saya tertanya-tanya kenapa kita tak macam itu. Jadi bila saya baca lama, saya dapati bahawa sebabnya mereka maju ialah mereka sanggup hadapi cabaran. Mereka daripada Eropah, mereka pergi ke Amerika, pergi ke Malaysia pun untuk berdagang, untuk meningkatkan dagangan mereka. Jadi kalau kita mempunyai budaya yang cukuplah, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, kita tak mungkin maju. Tetapi kalau kita nampak esok cabaran lain, 1 tahun lagi cabaran lain, dan kita bersedia untuk menghadapi cabaran, yang mana yang terbesar ialah permintaan untuk khidmat kita ataupun untuk barangan kita akan meningkat. Kalau dia meningkat, nak buat di dapur rumah susahlah. Tentu nak kena besar. Sebab itu kita dapati di barat, termasuk di Jepun umpamanya, bisnes mereka besar-besar. Macam Mitsubishi, Mitsui, mereka besar. Kerana mereka sanggup hadapi cabaran, besarkan kebolehan mereka membekal permintaan yang lebih, dan dengan itu mereka menjadi besar. Tapi kalau kita mempunyai budaya yang mana kita kata cukuplah banyak ini, kita bukan nak hidup lama, jadi kita ini takat ni cukuplah. Jadi kalau dengan itu kita kalah kepada orang-orang yang sanggup kerja kuat dan hadapi cabaran. InsyaAllah. Okey, saya daripada itu saya simpulkan ada 2 perkara. Mindset very important. Nombor 2 adalah kita nak akses kepada market, betul tak? Untuk kita boleh guna online marketing untuk akses kepada market. InsyaAllah. Tuan, mungkin ni soalan last lah. Apa sebab kita ada beribu usahawan yang akan menonton kita punya video ni, insyaAllah. Mungkin anak saya pun akan tengok video ni nanti. Anak saya baru lahir minggu lepas tu, yang nombor 3. Mungkin nanti besar pun dia akan dapat some inspiration daripada tu. Sebab saya punya fokus untuk bantu usahawan sekarang ni bersama dengan tim saya Fani Evo, bukan hanya untuk bantu mereka, keluarga mereka, kita nak bantu ummah. Maksudnya kita punya keturunan pun kita nak, supaya keturunan kita keturunan berniaga. Mungkin Tun punya nasihat untuk kita sebagai orang yang tengah fight dekat bawah ni, yang muda-muda ni. Kita punya karakter, kita punya sifat-sifat yang ada kepada kita adalah hasil didikan semasa kita kecil. Jadi kalau didikan itu tertumpu kepada nilai-nilai yang mulia, kerajinan bekerja, amanah, kita pegang kepada janji, semua ini nilai yang mulia yang dikehendaki daripada orang Islam. Ini budaya orang Islam sebenarnya. Jadi kalau awal-awal lagi kita dididik mereka macam itu, jangan ambil apa yang bukan kamu punya, dia takkan curi. Jadi kalau kita didik awal-awal ni, bila dia membesar, dia terikat dengan nilai hidup yang disemai di dalam dirinya. Dan dengan itu dia sedar, aku kena kerja kuat. Pasal ini sebahagian daripada nilai hidup masyarakat kami. Lepas tu tak boleh tipu. Kita kalau urus wang, kita kena buat dengan baik. Amanah, mesti ada amanah. Semua nilai-nilai yang mulia ini boleh disemai kepada kita semasa kita kecil. Semasa kita ada dalam kindergarten. Dulu, di zaman dulu, ibu bapa yang menyemaikan nilai ini. Tapi zaman sekarang ni, ibu bapa semua bekerja. Tak ada masa quality time dengan anak. Jadi mungkin ada kindergarten di mana dalam kindergarten itu, tadika itu diajar daripada awal kebersihan, kerajinan, keikhlasan. Semua ini kita boleh semai dalam. Yang itu lebih kuat mempengaruhi kita daripada undang-undang. Kita boleh buat undang-undang, kalau awak buat sesuatu itu salah, awak akan dikena hukum dan masuk penjara dan sebagainya. Itu menghalang kita daripada melakukan sesuatu yang tidak baik. Kerana kalau kita buat, undang-undang ada. Tetapi kalau kita dalam
diri kita, hati kita, kita tidak akan lakukan yang tidak baik. Sudah ada disiplin diri, maka kita akan menjadi seorang yang mengamalkan nilai-nilai hidup yang mulia, yang sebenarnya nilai-nilai hidup Islam, dan kita akan jadi manusia yang berjaya. Tapi kalau kita dah besar, tak ada semayan nilai hidup, tak ada pembentukan peribadi, karakter kita, bila kita besar itu kita belajar daripada rakan kita, mak rempit. Kita belajar itu, saya yakin kalau jadi mak rempit, dia seronok saja. Dia nak bekerja tak nak. Jadi dia akan gagal. Sebaliknya kalau kita pegang kepada nilai hidup Islam, banyak dalam Quran, banyak nilai hidup yang dia bagi kepada kita. Kalau kita patuh, insya-Allah kita akan jadi manusia yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah. Okey, saya rasa terima kasih banyak Tun atas nasihat Tun dan sebagainya. InsyaAllah kamilah orang muda ni akan pegang baton tu untuk kita jadikan Malaysia lebih baik, insyaAllah. Saya memang betul-betul, saya sendiri pun komit dengan tim saya. Kami tak pernah terlibat dengan apa-apa bantuan kerajaan ke apa. Kami memang mula sendiri. Kita start dengan duit RM1 jadi RM2, RM2 jadi RM4, RM4 jadi RM8, double sampai sekarang lah. Alhamdulillah. Dan kita nak membina usahawan yang ada that kind of mindset. Yang dunia ni Allah cipta untuk setiap orang lah. So kita boleh bawa, insyaAllah Malaysia pun akan. Terima kasih banyak Tun. Sebab meluangkan masa untuk kami dekat Funivo dan juga dekat Entrepreneur Online Summit hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih.